waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini cikgu harap semua sihat dan terus bersemangat untuk belajar geografi tingkatan 1. Okey. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk bab 3 tentang peta laka. Okey. Okey, kita lihat pada paparan skrin. Okey. Okey, cikgu adalah Cikgu Hasliza yang akan mengajar subjek geografi. Okey. Okey. Okey, apa yang kita akan belajar kepada bab 3 ini? Okey, yang pertama awak akan belajar tentang ciri-ciri peta laka. Okey, simbol dalam peta laka, pandangan darat fizikal dan budaya, dan langkah-langkah melukis peta laka. Okey, seterusnya. Okey, awak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan peta laka. Okey, peta laka ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Okey. Okey, ia mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar dan menggambarkan ciri-ciri pandangan darat fizikal dan juga budaya. Okey, ia juga menggunakan simbol ataupun singkatan perkataan untuk menggantikan ciri-ciri sebenar yang terdapat di atas muka bumi. Okey. Okey, seterusnya kita akan mengenal pasti dan mengetahui apa dia ciri-ciri peta laka. Okey, yang pertama mesti ada tajuk. Okey, kat sini tajuk peta laka anda adalah peta laka Kamplangat. Okey, tajuk. Okey, yang kedua mesti ada pemidang. Okey, pemidang ataupun dia punya kita punya peta laka. Okey, yang ketiga mesti ada arah mata angin. Okey. Biasanya dia ada gambar anak panah U ni yang menunjukkan arah utara. Okey. Okey, yang keempat apa yang ada? Okey, kita mesti ada simbol. Simbol ni lah yang awak akan lukis dekat peta laka. Okey, yang kelima petunjuk. Okey, petunjuk kepada simbol yang awak lukis. Arah mata angin, simbol dan juga petunjuk. Okey. Seterusnya, simbol-simbol yang terdapat dalam peta laka. Okey. Ini semua awak boleh rujuk di dalam buku teks geografi tingkatan 1 ataupun di dalam modul pun telah ada ya, awak boleh rujuk. Okey, kita menggunakan ada 4 jenis simbol dalam peta laka, iaitu simbol kawasan. Okey. Okey, simbol kawasan ni merujuk kepada kawasan sesuatu tempat. Biasanya kawasan yang luas lah. Okey, contoh penanaman getah, okey, kawasan rumput, kelapa sawit, sawah padi, paya bakau, kelapa dan sebagainya. Okey. Okey, yang kedua kita menggunakan simbol titik. Awak tengok kat sini dia ada titik ataupun dot. Simbol titik ni juga kita gunakan untuk sesuatu
tempat. Contohnya rumah ibadat. Okay, masjid, kuil, gereja ataupun tokong. Okay. Seterusnya, yang keempat, okay, kita menggunakan simbol garisan. Okay, simbol garisan ini merujuk kepada jaringan pengangkutan, perhubungan. Okay, dia menggunakan garisan sama ada garisan lurus ataupun garisan melengkung. Okay. Okay, contohnya, okay, sungai. Okay, garisan melengkung. Okay, jalan raya, garisan lurus. Okay, jalan kereta api dan sebagainya. Okay. Okay, yang keempat kita menggunakan singkatan perkataan. Okay, perkataan sesuatu tempat tu awak singkatkan. Okay, contohnya PP. Okay, PP. Okay, itu merujuk kepada singkatan untuk pejabat pos. Okay, contoh lain. Okay, sekolah. Awak hanya gunakan singkatan dia SEK. Okay, kampung, KG, ladang, LDG. Okay, dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya tentang pandan darat fizikal dan juga pandan darat budaya. Awak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pandan darat fizikal dan juga pandan darat budaya. Okay, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pandan darat fizikal. Okay, yang pertama ciri-ciri dia adalah bersifat semula jadi. Okay, contohnya bentuk muka bumi. Okay, saliran tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, itu tentang pandan darat fizikal. Okay, yang kedua pandang darat budaya. Itu adalah ciri-ciri tentang buatan manusia. Okay, manusia yang cipta ciri-ciri tersebut. Okay, contohnya pertempatan, okay, pengangkutan, kegiatan ekonomi dan juga bangunan. Okay, kita lihat apa dia contoh-contoh pandang darat fizikal. Ini semua adalah contoh pandang darat fizikal. Okay, dia adalah semula jadi, dah memang Allah ciptakan dia. Dah memang ada contohnya apa? Okay, bukit, okay, gunung, hutan, paya, sungai dan sebagainya. Okay, kita sambung satu lagi pandang darat budaya. Yang kedua tadi cikgu dah terangkan pandang darat budaya itu adalah ciptaan ataupun manusia yang cipta contohnya apa? Bangunan, okey, penanaman, contohnya kita tanam sawah padi, okey, getah, kelapa sawit, kita bina jalan raya, jalan kereta api, masjid dan juga sekolah. Awak kena tahulah simbol-simbol yang terdapat dalam kedua-dua pandang darat ni, sama ada budaya ataupun fizikal. Okey, seterusnya cara kita nak melukis petelaka. Okey, awak mesti ingat kembali apa dia ciri-ciri petelaka. Okey, yang pertama awak kena tulis tajuk petelaka dan juga lukis pemidang peta. Cikgu akan terangkan kemudian.
Okey, ini hanya sebagai langkah-langkah apa yang perlu awak buat ya. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, masukkan arah mata angin. Okey, yang ketiga, awak pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai yang terdapat dalam peta bergambar awak. Okey, yang keempat, awak lukis ciri-ciri geografi sama ada menggunakan simbol ataupun singkatan perkataan. Okey, dia yang terakhir mesti ada petunjuk. Okey? Okey. Okey, awak tengok satu contoh. Ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 29. Okey, untuk melukis petelaka, mesti ada pandang darat sesuatu kawasan. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan pandang darat? Okey, pandang darat maksud dia pandangan dalam peta yang menggunakan gambar sebenar. Okey. Okey, kat sini ada yang biru ni sungai. Awak nampak gambar dia adalah gambar sungai. Awak kenal lah apa dia gambar tersebut. Kat sini ada rumah. Okey. Ada pokok kelapa, masjid, sawah padi dan sebagainya. Okey, gambar pandang darat ni awak kena lakakan menjadi peta laka seperti yang terdapat di sebelahnya. Okey, awak tukarkan. Awak gunakan simbol-simbol yang terdapat dalam pandang darat budaya ataupun pandang darat fizikal tadi. Okey? Peta laka ni dia adalah gambaran di dalam peta yang dilukis menggunakan simbol ataupun singkatan perkataan. Okey, jom kita cuba buat macam mana peta laka yang dihasilkan nanti. Okey, ini adalah contoh peta bergambar dan kita akan buat peta laka dia sekejap lagi. Okey, kita akan belajar cara-cara nak lukis peta laka. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 29. Okey, cikgu bagi contoh Okey, ini adalah pandang darat kampung sejati. Okey, cara nak lukis yang pertama, okey, awak tengok dekat sini. Okey, cikgu dah sediakan satu frame tentang peta laka. Okey, supaya awak mudahlah nak melukis. Okey. Okey, seterusnya awak tengok kat sini ada pembahagian antara dua kawasan ni. Okey, ada jalan raya. So, awak lukis jalan raya dahulu. Okey. Okey, dah lukis jalan raya. Okey, seterusnya awak tengok ada sungai. Okey, awak lukis sungai. Okey. Okey, sebelum awak lupa, awak kena tulis terus petunjuk di bahagian petunjuk. Okey, awak dah lukis jalan raya. Okey, awak tulis kat sini. Garisan macam ni. Okey, awak tulis jalan raya. Okey. Okey, yang kedua ini adalah sungai. Awak buat macam ni lah, simbol sungai Okey, sungai. Okey. Seterusnya awak boleh lukis gambar-gambar yang lain. Okey, kita tengok daripada utara dululah. Okey, kita lukis. Ini adalah pokok getah. Okey, lukis simbol pokok getah.
Awak kena tahulah apa simbol pokok getah macam mana. Okay. Okay, kat sini petunjuk ni. Okay, getah. Okay. Seterusnya kita buat, kat situ ada pokok kelapa. Dekat tepi sungai tu ada jalan raya lagi. Awak lukis dulu ya, jalan raya. Okay, sini ada pokok getah juga. Awak lukis. Okay. Okay, seterusnya kita lukis rumah dahulu. Okay, dekat sungai ni ada rumah. Okay, rumah simbol dia petak 4 segi saja. Tahu tak? Gelapkan. Dekat situ. Okay, pertempatan. Okay. Okay, kat mana lagi ada pertempatan? Okay, jalan kat sini ada pertempatan. Awak lukislah. Okay, pertelakan ni senang sahaja. Awak hanya transfer gambar pandan darat kepada pertelaka yang menggunakan simbol. Okay. Ni pun jalan raya. Awak buat jalan raya. Dan juga rumah lagi. Okay. Okay, pertempatan. Okay, hampir siap. Awak tengok kat mana kedudukan ada pertempatan, awak kena lukis semua pertempatan yang ada. Okay. Okay. Okay, seterusnya kat kawasan sini pun ada pertempatan, awak lukislah. Okay, okay. Okay, awak tengok sini Saya bagi contoh. Okay, awak tengok kat sini. Okay, sini adalah pertempatan. Pertempatan dan pertempatan. Maksudnya ada 1, 2, 3, 4. 4 kawasan pertempatan. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, pertempatan kita dah buat. Okay, seterusnya kita tengok ada pokok kelapa. Okay, ini pokok kelapa Macam mana simbol pokok kelapa? Rujuk balik yang tadi. Ini adalah simbol pokok kelapa. Okay. Seronok kan belajar geografi ni? Ada lukis-lukis. Ada warna-warna. Okay. Pokok kelapa ada lagi. Kita kat sini ada 1. Okay, sini ada 1. Okay, sini pun ada lagi. Dekat kawasan sungai tu ada lagi beberapa batang pohon kelapa Okay. Okay, seterusnya kita lukis dekat petunjuk sini. Okay, kelapa. Okay. Apa lagi yang ada dalam kawasan peta tu? Tengok Okay. Dekat sini. Okay, ini adalah gambar masjid. So macam mana simbol untuk masjid?
Okey, macam ni. Lepas tu ada ada bulan. Okey, bulan dan ni. Tulis masjid. Okey. Okey, seterusnya kita lukis. Okey, ada sawah padi. Sawah padi. Sebab kawasan sawah padi. Okey. Okey, ini adalah simbol untuk sawah padi. Okey. Okey, ada ke tak sawah padi? Dekat sini pun ada. Okey, kat kawasan masjid tu. Okey, kat sini sawah padi. Okey. Sawah padi. Okey, seterusnya ada ini adalah sekolah. Okey. Awak lukis sekolah. Okey, sekolah kita guna singkatan perkataan saja. Kita tulis kat sini. Okey, titik SEK. Tulis titik SEK. Sekolah. Okey. Okey, apa yang Okey, kawasan rumput. Okey, kawasan rumput kat sebelah sini kita lukis simbol rumput. Okey, ni adalah simbol untuk rumput. Okey, kat sini. Okey, rumput. Okey. Okey. Semua kita dah lukis berdasarkan pandang darat Kampung Sejati ni. Okey, ini adalah dia punya peta laka dia. Okey, pastikan mesti ada ni tajuk. Dia punya pemidang. Ini simbol yang awak lukis. Ini arah mata angin dan juga petunjuk. Peta laka ni seeloknya awak kena warnakan. Contohnya jalan raya biasanya kita warnakan menggunakan warna hitam. Sungai warna biru. Dan sebagainya lah. Cikgu harap anda boleh cuba praktis sendiri cara nak melukis peta laka. Di dalam buku teks pun ada beberapa latihan yang boleh anda buat. Ada sebarang pertanyaan ataupun sesuatu yang tidak dipahami berhubung dengan guru mata pelajaran masing-masing. Sekian saja PDPR kita pada hari ini untuk bab sekian, terima kasih. Bye.